سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Syahdan. Bermula takbir itu takbir raya terbahagi ia dua bahagi. Takbir raya ni dia pecah terbelah kepada dua. Pertama takbir mursal, iaitu takbir yang tidak mengiringi semaya. Kata takbir lepas semaya tak takbir mursal ni. Dan keduanya takbir muqayyad, iaitu takbir yang mengiringi semaya 5 waktu lah. Lepas semaya kita takbir. Takbir. Maka satu, takbir pada hari-hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah. Bukan wajib pun sunnah ya. Dalil disunatkan takbir pada hari raya fitrah itu firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana dapat petunjuknya, dan supaya kamu syukur. Dan pada raya Adha itu pula firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kata Ibn Abbas, murad dengan ayyamin ma'dudat lah, iaitu hari-hari tasyrik. Itu ayyamin ma'dudat. Ya, firman Allah Ta'ala lagi yang maksudnya, demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah karena mendapatkan nikmat pertunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Itu di antara dalil yang disunatkan kita ni takbir pada hari raya. Dan sunat takbir mursal bagi laki-laki dan perempuan atas, dan bagi orang yang di negeri dan yang musafir. Orang musafir, orang duduk rumah, takbir lah. Dan orang yang merdeka dan sahya, pendek kata mursal ni takbir belaka, tak kira siapa, lain daripada orang haji ya. Karena disunatkan baginya talbiyah, sunat baginya orang haji. Orang haji sunat talbiyah selama ia di dalam ihram. Maka apabila sudah ia orang haji tahallul, bila ramak ihram dah ni, sunat baginya takbir. Sunat takbir seperamai-ramai. Habis. Maka sunat bagi sekalian tersebut itu takbir dengan mengangkat suara, takbir widrah. Takbir depan tu lafal dia tak ada oyak lagi depan lagi. Pada rumahnya, di rumah. Kita ada rumah pun kita takbir. Dan pada jalan, pada masjid, pada pasar tu boleh kedai lenak lah, tu le pasar. Daripada jatuh matahari malam 2 hari raya Peterah dan Adha malam raya, berkekal ia hingga takbir imam semaya hari raya, dan ia semaya seorang diri hingga takbiratul ihram dirinya, dan yang tidak semaya hingga gelecir matahari. Itu takbir belakang tu sunat takbir belakang surah. Maka satu sana. Mana dalil dia?
Dari dia hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah bersabda ya, bahawa Nabi adalah ia keluar pada hari raya fitrah dan raya adha mengangkat suaranya dengan tahlil dan takbir sehingga datang ia ke musalla. Siapa yang kita mai di padai lah musalla. Dan lafaz takbir naik atas sirah takbir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Apa tu nak tambah ke lagi, kita tak apa lah. Dalil dengan bawah kerana hadis Jabir radhiyallahu anhu, maksudnya adalah Rasulullah apabila selesai pada salat subuh pada pagi Arafah, beliau berhadap kepada para sahabatnya sambil berkata, lazimkanlah tempat kamu. Beliau berkata, Allahu akbar hingga akhir. Maka bertakbir Rasulullah mula dari pagi Arafah hingga salat asar daripada akhir hari tasyrik. Banyak hari, 4 hari dah semuanya, 4 hari. Dan sunat ditambahkan kemudian daripada 3 kali saat ni. Tambah lepas takbir saat ni. Tambah ke apa? Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. Itu sunat kita tambah lagi. Bawah tu qala Syafi'i rahimahullah taala fil Ni Imam Syafi'i sebutlah kitab dia. Wa takbiru kama kabbara Rasulullah fi salah. Atau takbir Nabi kata tu supaya dengan di atas dah. Cuma kita sebut lagi lapar bawah. Disebutkan oleh Imam Syafi'i. Lepas tu ibarat ni sama juga dalam kitab Muhazzab dan kitab Majmu' Nawawi sama kalau Syafi'i tu. Dan sunat takbir muqayyad pada hari raya Adha. Takbir muqayyad ni raya puasa tak ada. Raya gerbeh ada. Takbir lepas maya. Lepas raya semaya kan takbir tu baca doa. Tu muqayyad ni raya gerbeh lah. Kalau 3 hari lagi tu. Mengiringi tiap-tiap semaya fardu tunai ataupun qadha, tak kira lah. Dan mengiringi sunat rawatib boleh, dan sunat mutlak boleh, dan semaya jenazah boleh tak? Itu semaya-maya hari raya haji lah. Lepas semaya kan boleh Allahu akbar Allahu akbar Allah. Lah ya. Nak berlagu tu saya berlagu tak ada apa dah tu. Nak jaga betul benar tak apa pengarah tak ada berlagu tak. Allahu akbar Allahu akbar tak gitu itu. Sebenarnya. Begitu sedap tu sampai raya ni. Tadi pengen lagu muzik pandai ke kita. Tak ada pandai. Maka boleh lepas pada jenazah boleh. Dan sunat tahiyatul masjid boleh tak? Dan sunat wuduk daripada subuh hari Arafah. Mula bila ni? Daripada subuh hari Arafah hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. 4 hari semua. Takbir muqayyad. Bagi yang lain daripada orang haji lah. Orang haji dia tak payah lah. Dia kena gaduh dengan talbiyah dia tu labbaik Allah. Adapun orang haji, orang ada buat haji di Mekah, ia takbir daripada zuhur hari nahar hari raya hari semula. Dari zuhur hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Balik akhir tu supaya balik mula tak sama. Dan tidak ada takbir muqayyad bagi hari raya fitrah. Raya puasa tak ada muqayyad. Mau takbir sampai raya ni lah tu. Pada raya ni seminggu. Tak ada. Muqayyad ni raya gerbeh ada. Adapun takbir mursal. Dua-dua raya dah berlaku. Yang mursal ni ya sekat dia tak semaya biarlah. Jatuh matahari pak malam nak raya takbir Allah. Mak pagi esok botik mai takbir semaya habis tu takbir mursal. Takat tu ya. Hal lepas pada tu muqayyad.
Maka muqayyad ni gaya fitrah tidak ada, gaya kerbau ada. Gitulah. Maka tidak disunat takbir mengiringi tiap-tiap semaya malam hari raya tu. Gaya fitrah lah. Gaya fitrah. Kesatu turun bawah sikit dan terputuslah takbir itu kemudian daripada salat asar daripada akhir hari tasyrik. Hari yang ke-13. Bawa mayasar habis lah. Mayasar awal kalau boleh lewat habis masa dia tu. Atas kita hak semaya. Tak kira hak amal, kalau kita semaya sab kuning habis kuning. Takbir tak ada kata lah. Karena hadis riwayat Ali dan Ammar bahawa Rasulullah bersabda ya adalah Rasulullah bertakbir ia pada mengiringi tiap-tiap salat kemudian pada salat subuh hari Arafah, kemudian pada subuh hari Arafah hingga kepada kemudian pada salat asar pada akhir hari-hari tasyrik. Hadis itu riwayat Imam Baihaqi dan tidak dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi ada disebutkan hadis. Kedua yang katanya orang haji ni dia mula pada zuhur hari nahar. Hari nahar tu hari raya lah. Hari kerbau. Karena puasa ia awal-awal semayanya diminum. Dan waktu selesai talbiyah subuh pada orang haji. Dan berkekal pada takbir itu hingga subuh akhir hari tasyrik. Karena puasa ia akhir semaya yang ia bersemaya kan dia diminum. Akhir semaya diminum. Akhir tasyrik lah yang menotal. Dan sunat mandi bagi 2 hari raya. Hal ni benar-benar sunat sesuatu kita buat hari raya ni. Sunat kita mandi raya ni. Mandi hari raya ni. Orang nak pergi ke orang tak segi sunat belakang ni. Dia tak cuba mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat ni bagi mereka yang hadir Jumaat. Orang tak pergi Jumaat tak sunat mandi. Apa lah, dia tak suka hukum situ. Hari raya pula ni sunat perhiasan, pakai wijangak. Orang tak pergi tak apa. Pakai duduk rumah jangak boleh. Sunat mandi. Diniatkan sahaja aku mandi hari raya. Mudah-mudah gitu ya. Aku mandi sunat raya sudah. Kena payah. Maka masuk waktunya dengan setengah malam. Malam. Esok nak raya, malam. Malam raya lah kita panggil malam raya. Malam nak raya. Tetapi sunat yang mandi kemudian daripada fajar. Bila masuk subuh tu sunat kena mandi dah. Kalau mandi malam tu jauh sangat kita nak pergi. Akan satu, yakni disunatkan mandi 2 hari raya kerana dikiyahkan atas Jumaat. Ya, di atas mandi sunat Jumaat. Kerana hadis Al-Faqih bin Sa'din katanya adalah Rasulullah mandi pada hari raya fitrah dan raya kurban dan hari Arafah. Satu dalil. Dan harus mandi sebelum fajar. Boleh. Karena masuk waktu dia setengah malam lagi. Dan kemudian daripada nyo fajar. Boleh tak? Karena bahawa semaya itu didirikan dia pada awal hari dan menunjukkan dia oleh manusia pada jauh. Mari kok kapung-kapung kok jauh apa semua tu kan. Maka harus didulukan mandi sehingga tidak luputkan dia. Mandi awal-awal lah takut tak ada dekat orang mari dia jauh. Dari sunat mandi Aid itu bagi mereka yang hadir semaya dan mereka yang tidak hadirkan dia akan semaya. Kita koyak ada sana kan. Orang nak pergi masjid semaya kan tak segi kan. Sunat mandi semata raya ni. Kalau kau berjunuk wajib mandi. Kapuh dua-dua lalu tak ada apa. Karena maksud daripadanya itu pada mandi tu muzahirkan perhiasan dan kecantikan. Hari itu kita nak tunjuk kata kita jangok. Hari yang digalakkan kita tu pakai perhiasan wicome, wijangok hari itu. Maka jika tidak hadir ia ke semaya, maka mandilah ia kerana perhiasan dan kecantikan. Jadi bukan kata mandi tu juga nak pergi semaya sekarang tak lah. Mandi tu juga nak pergi semaya lepas tu juga hari raya tu kita pakai berjanguk gitu. Pakai nampak sinar molek lah gitu. Lepas tu nak berjanguk atas demo nak pakai
sokek lah kita mau lah tu. Ya tak. Tu lah masing-masing lah. Kai sagong, kai seluar, kai baju tok, kai gapo ka. Nak comel gitu. Tapi sokek tu tak imej tu akal apa tu dak ahlak tu. We pak muda-muda lah. Kita ke tua 70 sokek lagi tu malu kat ubeh. Tak. Muda-muda tak apa. Pakailah lagu mana pun. Jangan yang menyentuhkan dengan syarak sudahlah. Pakai nak pakai. Habis. Dan sunat memakai seelok-elok yang ada padanya. Sunat kita pakai pakaian comel-comel yang ada pakaian lah padanya pada seorang. Hak kita ada pakai. Pakai hak kita ada tak ada nak pakai ke mana? Pakai kita ada. Yang ada padanya. Dan mengerakkan kuku ya, dan menghilangkan bau-bau yang jahat. Yang jahat tu bau yang busuk, yang keji lah. Baju penjemaah kan ni. Dan dipakai bau-bauan, pakai minyak wangi. Kayak bostak, kayak gosok baju ni, kasut-kasut sinar. Baru belakang, mutu-mutu baru, kereta baru belakang gitu. Pakai baru. Sunat tu akan satu. Yakni disunat memakai seelok-elok pakaian pada Aid kerana hadis tu kalau tulis nak bukan nyo tu so tapi dia tu huruf nyo. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya telah mengambil Umar akan baju jubah. Baju jubah. Kalau baca jubah lalu buat apa takut tu pula apa? Baju jubah. Baju boh lah kita panggil. Baju jubah. Daripada setera yang dijualkan dia pada pasar. Maka mengambilkan dia, maka datangnya ke Rasulullah, maka sabdanya, wahai Rasulullah, beli olehmu akan ini jubah. Dia ambil baju setera untuk jual di kedai kan. Dia ambil ke Rasulullah, beli baju ni. Rasulullah beli baju ni. Berjanguk olehmu dengan dia. Kita macam janguk. Mana perhiasilah olehmu akan dengan dia untuk hari raya. Rasulullah pakai baju ni comel raya, pakai berjanguk, baju setera, baju boh. Dia tak tahu kata setera ni haram. Kalau tahu tak bagi dah. Setera tak boleh. Satu untuk orang setengah raya dan yang kedua kerana kedatangan wufuk. Wufuk ni tetamu. Rasulullah pakai untuk sambut tetamu mari rumah. Bila orang mari rumah pakai nampak comel. Susina Umar. Maka sabdanya Rasulullah bagi Umar, sesungguhnya pakaian ini ialah pakaian bagi mereka yang tidak ada habuai baginya di akhirat lah. Pakaian ni orang tak ada habuai di akhirat. Tak boleh pakai hak ni. Payah setera ni pasal dia haram pakai. Dia haram pakai tu. Nabi tak ada pakai dak lah. Jadi kalau lah benda tu dihalalkan pakai, nak pakai. Tak boleh pakai. Dan seafdal warna pakaian itu yang putih seperti yang telah terdulu sebut dah pada bab jemaah. Kita bahas dah ada itulah putih. Dan bersamaan pada disunat mengelakkan pakaian dan membersih dan memakai bau-bauan dan menghilang bau-bau yang jijik yang keji itu orang yang keluar kepada semaya dan orang yang duduk di rumah. Sunat belaka. Orang duduk rumah, orang semaya sunat belaka, sunat pakai bau, sunat pakai pakaian putih, pakaian comel. Karena bahasa hari Aid itu hari perhiasan. Hari berjanguk itu. Maka bersamaan mereka itu padanya. Orang nak pergi ke tak pergi tak kira. Nak duduk pakai tupak tu pun janguk juga. Gaya. Ada sebuah masalah laki-laki tak ada masalah lah kita berjanguk tu, masalah sebuah perempuan itu dia ada hak dia. Bila kita berjanguk melampaui hak lakah batas syarak maka diharamkan juga gitu. Tak mendedahkan aurah masalah tak boleh. Dan sunat pergi ke masjid pagi-pagi kemudian daripada subuh. Pas subuh kita lalu lah. Lain daripada ime itu kau tu. Supaya mengambil tempatnya dan bawa hadir imam pada waktu semaya. Tak main kelewat sikit. Satu, yakni disunat bagi manusia makmumlah berpagi-pagi kepada semaya Aid dan adalah berpagi itu kemudian daripada fajar. Bukan tubik di tengah malam, subuh dah tubik dah. Dan makan mereka itu sebelum keluar ke taman, sebelum nak tubik gitu makan watama dulu. Sebiji dua kah?
dan ini dengan nisbah bagi makmum. Adapun imam maka disunat baginya imam takhir pada keluarnya hingga waktu sembahyang. Takmin tu kat nak sembahyang, takmin. Makmum tu awal. Tu cara dalam hukum lah, dalam syarat aku tu. Supaya dalam buat jemaah juga lah sini. Aku dua. Adapun imam maka disunat baginya takhir hadir hingga kepada mahandak kita takbiratul ihram. Tubik-tubik tu nak sembahyang lalu dah. Karena hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah keluar ia maka bersolat hari raya ia dengan mereka itu. Beliau tidak bersolat sebelumnya dan kemudiannya. Nabi tubik pergi sembahyang takbir lalu dah. Tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Nah, dia pakai sembahyang lalu. Abang Nabi kita sembahyang di padai. Wah kita hari ni tubik gini masjid, bila kita masuk kita buatlah tahiyatul masjid. Saya tak sopo dah. Nabi kita sembahyang di padai. Kita hari ni sembahyang di masjid. Bila kita sampai di masjid, bukan kita sunat qabliyah. Tak, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka dibolehkan tu. Nampak dah? Kalau kita buat hari ni. Kalau kita sembahyang di padai tak kena buat lah apa Nabi ni. Tubik takbir lalu dah. Abang di pandai tak ada tahiyatul masjid. Jadi kita ambil dua-dua lah. Buat di pandai katik ada, buat di masjid katik. Ulama dah bahas masalah musalla semaya. Maka kalau kita nak itibak cara sunnah Nabi buat di pandai. Masa Nabi itu dia orang ramah, dah buat di pandai. Dan kita buat di masjid. Imam Nawawi dia bahas panjang lah syarah Muslim dia. Afdal di masjid, afdal di pandai, dia tafsir panjang lagi. Gitu dah. Jadi kita nak kata orang buat di pandai ni Wahabi, jangan nak kata tak boleh tak kena. Itu Rasulullah buat. Nabi buat di pandai. Lepas tu kita nak buat buat terpulang. Dan nak buat di pandai, buat di pandai. Buat di masjid. Tengok dulu. Itu sebagai sunnah Nabi lah, sunnah Nabi. Ketiga, ada lagi macam tu. Dan semaya pada masjid terlebih afdal. Sini. Ini pendapat fuqaha lagu ni lah. Dan mazhab kita Syafi'i. Semaya di masjid tu afdal dan sunatnya yang lain daripada ini. Syukurlah. Dan bermula sunatnya yang lain daripada ini hendak ditutupi pada kitab yang panjang-panjang. Sebut sikit je sini hak sunat. Lepas tu nak panjang lebar kalau kitab besar-besar lah. Kitab ni sebagai kitab alif kecil-kecil lah. Kita tengok bawah ketiga tentang masalah di pandai sikit, walaupun tidak panjang huraian dia, kita sebut juga sikit situ. Yakni harus solat Id itu di padang dan harus di masjid. Dua-dua boleh kita nak buat. Mana lebih dua tu? Kalau turun ke atas tu lebih di masjid. Dan jika adalah masjid itu luah, maka iaitu afdal awak di masjid. Masjid kita besar dah kan? Kalau pakai tubik pun tak ada penuh masjid kita. Buat di masjid afdal. Di masjid kita luas, tubik pun tak penuh, nak buat di pandai. Kalau mengikut pendapat fuqaha, lebih di masjid. Situ dah. Dan didirikan solat di masjid di sisi dipeluahkan dia bagi musallin. Kerana beliaunya atas jalan dan barangnya warid daripada kelebihan solat padanya. Tak berjalan kepadanya dan duduk padanya. Sebab masjid banyak kelebihan dia. Dia panggil fadilat yang muta'alliqah bil makan tu dia tak sama dengan di pandai. Fadilah muta'alliqatun bil makan. Kelebihan yang bersangkut paut dengan masjid, boleh kita i'tikaf, boleh kita berjalan lagi di masjid, kelebihan dia suku tu. Adapun di pandai tidak ada fadilah muta'alliqun biha, tak ada di pandai. Kelebihan tepat. Kelebihan dia ada. Kadang-kadang muta'alliqun biz zaman dia suku juga. Dia tak sambung. Ni kalau ke masjid ni hak warid pada hadis ni kelebihan semaya pada masjid, kelebihan kita berjalan ke masjid, kelebihan kita duduk dan i'tikaf sebagainya banyak lagi. Sebab tu di masjid afdal. Dan jika didapatkan uzur seperti hujan, dah takut, dah sejuk, dah umpamanya. Ada hujan lebat nak buat padai ke mana masa habis? Ada tak kemah, ada tak tin ke apa ni, maka terhasal solat itu di masjid. Maka awak masjid lah tu. Maknanya tertentu masjid lah. Dan jika adalah solat di Mekah,
Maka solat di Masjidil Haram itu terafdal dengan tidak khilaf ulama. Kalau tu dah nak bahas dah pasal Masjidil Haram, Kaabah tu ada khilaf dah. Dan dihubungi dengan dia dengan Masjidil Haram tu Baitul Maqdis. Di Palestin tu, ayat situ. Dan juga Masjidil Nabawi di Madinah. Kemudian daripada sudah dipeluaskan dia bagi muslim. Tak dipeluas masjid kawasan untuk orang semaya lah supaya siap. Hari ni dia terlalu ramai, berjuta lah kalau masjid Mekah tu. Kawasan keluar tu. Dan jika tidak uzur, dah sepik masjid. Masjid Aluh. Masjid kita tepuh ni kak. Dia raya kadang-kadang tak teluh, penuh, mari kita kata tak. Maka keluar ke padang itu afdal. Dia tafsir, kalau masjid Aluh, boleh buat padang. Kalau masjid tu besar, afdal di masjid. Ada tak pada mata Masjid Allah tak kena kat lagu tu. Kita tengok ulama kata lagu mana. Yang kita sebut ni kita dah ambil kita ulama. Karena bahawasan Nabi bersolat pada musalla. Karena hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW adalah ia keluar kepada musalla. Dan karena hadis Bakar bin Mubashir Al-Ansari katanya, adalah aku keluar serta para sahabat Rasulullah kepada musalla pada hari raya puasa dan raya kurban. Raya fitrah raya puasa tu. Maka berjalan kami pada Wadi Bathan sehingga datang kami ke musalla. Maka kami bersolat serta Rasulullah. Kemudian kami balik ke rumah-rumah kami daripada Wadi Bathan itu juga. Mana kesimpulan tentang masalah kita semaya di Padang ni dalam mazhab kita Syafi'i dah kita tengok dulu kalau masjid tu luas maka afdal buat di masjid. Kalau masjid tu sepi tak terlalu orang afdal kita buat di Padang. Ala kulli hal nak buat di Padang pun boleh, nak buat di masjid pun tak ada gapo gitu dah. Kalau buat di masjid dia banyak kelebihan yang bersangkut paut dengan masjid. Dia tambah yang labos itu. Tengok dalam kitab bergapak buah tersebut buah tu rajak kira. Habis bab raya. Kita pergi kepada tajuk kita bab solatul kusufain. Ini bab pada menyatakan semaya gerhana matahari dan bulan. Semaya gerhana hak ni jaga-jaga kita duk buatlah. Tak. Jaga-jaga kita duk semaya. Maka satu dulu dan dikatakan juga khusufain dengan kha. Ada dengan kha pun ada, dengan kaf pun ada. Itulah ya. Yakni gerhana matahari dan bulan. Dan disyaratkan gerhana matahari itu pada tahun yang kedua daripada hijrah. Tarikh masyru'iyatuha. Kebetulan demikian itu hari kewafatan Sayyidina Ibrahim anak Nabi. Maksud hari itu hari anak Nabi kita meninggal dunia, anak Nabi Ibrahim tu, mati kecil lah. Dan adalah mereka itu pada jahiliyah, i'tikad mereka itu bahawa gerhana matahari itu dengan sebab matinya. Hari mati anak Nabi nama Ibrahim tu bermolek kebetulan gerhana matahari hari itu. Hari itulah. Maka membatal oleh Nabi akan ini sangkaan mereka itu. Nabi kata bukan gerhana ni bukan dengan sebab mati anakku nama Ibrahim. Innama ayatani min ayatillah. Gerhana ni satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan sebab kata anak aku mati sebab ke gerhana bul matahari dak, bukan dak ni. Dia ada sebuah hadis tu. Adapun solat gerhana bulan itu maka disyaratkan dia pada tahun yang kelima pada hijrah. Hak gerhana bulan ni. Kalau ini bab ila akhir. Maka keduanya itu sunat muakkadah dan makruh meninggalkan dia akan semaya kedua itulah kerana dan wajib pula ta'yin, artinya menentukan semaya itu gerhana matahari ataupun bulan. Kita kena menentu tu semaya gerhana matahari ataupun semaya bulan. Faidatun, kata Syekh Syaubari, Syekh tu bukan co nak kha. Bila kita tukar, kalau kita biasa nulis dia tahu lah, kita pakai font dia tu. Kalau tak font Arabik di sini tu dia jadi kha, kalau tak font hak Jawi tu jadi ca, huruf tular situ dah. Mana tak ada tukar cara nulis tu, jadi ada tempat jatuh sikit sebanyak.
Bermula isti'mal lafaz kusuf bagi matahari itu terlebih masyhur pada akasnya. Kalau kata matahari kah kusuf, karena makna kusuf itu berubah, dan makna khusuf dengan kha hilang. Dan telah menyata oleh ulama ul-hay'ah. Ulama ul-hay'ah ni ulama cara falak lah, habitat bulan ni ulama hay'ah. Buat darasat falaki dia panggil. Bahawa gerhana matahari itu tidak ada hakikat baginya, bahkan yang hasil bagi matahari itu semata-mata berubah juga. Dia berubah lah. Karena cahaya matahari itu daripada jirim matahari, maka jadi sedikitlah cahayanya dengan sebab didinding oleh bulan. Dia selisih jadi cahaya kurang sikit. Persalahan kerana bulan, maka ada baginya hakikat, kerana bahawa cahaya bulan itu dipinjamkan daripada cahaya matahari. Ini buat cara bagi bulan betul lagi tak tahu dah ni. Maka apabila dinding oleh bombing antara keduanya, menegahlah oleh bombing akan sampai cahaya matahari itu kepada bulan. Maka jadi tidak adalah cahaya bulan. Itu berkata ahli hay'ah tu. Dan kata Ibnul Imad di dalam Kashful Asrar, katanya, adapun barang yang dikatakan oleh munajjimun, najjimun ni yang panggil ahli yang cara habitat, munajjimun nujum lah, dan ahli hay'ah pada bicarakan gerhana matahari dan bulan itu, maka iaitu batilun, batal, tak boleh pakai lah. Dan bermula sebab bagi gerhana keduanya itu ditakuti Allah akan segala hamba-Nya dengan dihabaskan cahaya keduanya. Sebab hikmat gerhana ni Tuhan nak menakuti kita, Tuhan kuasa kan. Tuhan sekat cahaya, Tuhan habaskan cahaya keduanya. Jadi sebab tak kuat lah. Maka kembalilah mereka itu pada taat tu. Hikmat dia tu. Karena bahasa nikmat ini apabila dihabaskan dia, ditegahkan, disekat, dan saja tidak tumbuh segala tanaman. Kalau tak ada cahaya matahari, tak tumbuh tanaman, dan tidak kering buah-buahan. Nak jemur buah kayu tak boleh, buah tamar, buah apa, dan tidak hasil baginya masak. Buah kayu pun tak masak. Itu dan tak ada hikmah dia lah. Dan kata ke bermula sebab bagi gerhana keduanya itu, matahari dan bulan, ditajalli oleh Allah atas keduanya, dizahirkan. Dan kata ke bahawa malaikat menarik akan matahari, macam-macam, dan pada langit itu laut. Maka apabila jatuh matahari di dalam laut itu, nescaya terdindinglah cahaya. Oleh kata ke ni, wallahu alam lah, nak mana tak tahu. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa sesuatu yang hitam yang di dalam bulan itu bekas menyapu sayap Jibril. Ambil anak tak tahu ni. Sayyidina Ali kata, kalau nampak hitam le bulan, boleh kita perhati tengok. Saya kata kelaktai ni doncan. Mana ada arnak le bulan? Arnak dok ngakak tanah ni. Tak. Apa hitam-hitam bulan, apa nak hitam itu. Jadi hitam itu Sayyidina Ali kata bekas menyapu sayap Jibril. Ini yang ambil anak tak tahu, wallahu alam, kita pun tak ada cari maklumat ni. Kerana bahawa Allah Ta'ala menjadikan cahaya bulan 70 juzuk seperti cahaya matahari. Kuat juga lah kira rasa. Kemudian menyuruh ia akan Jibril alaihissalam, maka menyapu ia akan bulan dengan sayap. Sapu nak jadi, ya kalau tak sapu dia kuat matahari tu. Terus lah, sapu jadi kurang sikit. Maka dihimpunkan 66. Maka dipindahkan dia kepada matahari. Beralih. Maka dihilangkan pada bulan itu akan cahaya dan ditinggalkan pada cerah juga. Dia nampak cerah saja. Cahaya hak kuat sendiri tak ada lah. Bekas puh dah. Dan apabila engkau lihat kepada yang hitam yang di dalam bulan itu, nasi akan melihatkan dia beberapa huruf. Nampak sepengah huruf dalam bulan. Iaitu awalnya jim. Ini kita tak tahu, ni tengok tak berarti ni. Kemudian maka mim. Kemudian maka yo. Jing, mim, yo. Kemudian maka lam dan alif pada akhirnya. Artinya jamilan.
berarti tengok nampak jamilan tak tahu. Oh, ni kaji tak tahu mak ni. Kalau kita nampak arnak ni mah tak tahu. Tak sini tak. Nampak jamilan. Mana comel tak. Coba perhati tengok. Hari ni boleh kita tarik. Kita pakai kamera CCD kita tarik mari tu nampak lah. Nampak habis tu. Hari ni dia panggil kemajuan dunia akhir zaman ni. Mana dulu tak boleh, hari ni boleh kita nak tarik zoom dia tu, mari tengok. Nampak jaminan kan nampak gapo bos sudah tengok. Dan telah aku lihat yang demikian itu. Dan telah aku bacakan dia berapa kali. Tu saya nak dia kata. Ni yang tapi dalam kitab Saubari tu adalah intaha Saubari, intaha Buriyah, intaha Musannif bi ikhtisarin. Bukan buriyah tulak tu, bo dengan gini tu buriyah barangkalinya buriyatul murtasidin. Buriyah. Itulak sini buriyah murtasidin barangkalinya. Bo dengan ga. Kita pergi kepada hukum. Bermula keduanya semaya gano adalah sunat muakkadah bagi yang mukim dan musafir. Sunat semaya dan yang merdeka macam-macam dan sahya dan bagi laki-laki dan perempuan dan berjemaah dan seorang diri. Turun bawah. Ittifaq para ulama di atas bahawa solat gerhana itu sunat muakkadah. Ittifaq lah. Ada kata wajib pada hak laki-laki dan perempuan. Afdalnya bahawa dilakukannya, dikerjakannya, disemaya dengan secara berjemaah. Abang-abang lah. Sekalipun bukannya syarat pada solat itu. Asal dia tak apa. Pendapat jumhur ia adalah 2 rakaat semaya. Biasalah. Seperti apa ni tiap-tiap rakaat 2 kali rokok. Ini akmal. Kafiah akmal. Dalil disunatkan solat gerhana seperti berikut. Hadis pertama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ya. Habis hajawis lalu. Maksudnya telah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka bersolat Rasulullah. Beliau berdiri sebagai berdiri yang lama. Qada bacaan surah Baqarah. Oh lama surah Baqarah ni. Dekat-dekat kan ada wajah kalau kita kira kat sahabat surah Baqarah 2 juz lebih. Sejam setengah tu ada lah kita kata. Kemudian beliau rakaat sebagai rakaat yang lama, kemudian mengakak daripada rakaatnya, lalu berdiri pula sebagai berdiri yang lama tetapi kurang daripada berdiri yang pertama. Kurang sikit. Kemudian ia rakaat sebagai rakaat yang lama tetapi kurang pada rakaat yang pertama. Lama-lama belakang tapi ia kurang pada mula-mula sikit. Kemudian beliau sujud, kemudian beliau bangkit dan berdiri pula sebagai berdiri yang lama tetapi kurang pada qiyam pertama. Kemudian dia rakaat sebagai rakaat yang lama tetapi kurang pada rakaat pertama. Kemudian mengakak pada rakaat. Maka berdiri pula sebagai berdiri lama tetapi kurang pada qiyam pertama. Pendek katanya, hak yang kedua dengan pertama tu, yang kedua tu kurang sikit. Jangan baca surah dia dah, tasbih dia. Kemudian rakaatnya sebagai rakaat yang lama tetapi kurang pada rakaat pertama. Kemudian beliau sujud, kemudian berpaling pada solat. Sudah semaya. Padahal ternyata matahari. Maknanya hak gerhana tu cerah. Lah. Maka sebenarnya Nabi sesungguhnya matahari dan bulan ini itu adalah 2 ayat daripada ayatillah. Hal ini sebagai nak menolakkan i'tikad jahiliyah mengatakan dengan sebab matinya Ibrahim anak Nabi jadi gano. Nabi kata tak. Hal ini tanda kekuasaan Allah. Bukan sebab apa-apa pun. Tidak berlaku gerhana keduanya kerana kematian seorang. Bukan kata gano sebab ada orang mati dak. Dan tidak juga kerana hidupnya dak juga. Apabila kamu melihat demikian kamu berzikirlah akan Allah, yakni kamu bersolahlah. Itu satu hadis. Ada yang kedua daripada Abi Bakrata radhiyallahu anhu berkata ya. Telah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sebagai dalil ini. Maka keluar Rasulullah menarikkan kain ridak dia. Kain ridak dia, kain selindar dia lah. Sehingga sampai ke masjid. Maka berkumpul manusia padanya, berhimpun. Lalu bersolatnya 2 rakaat dengan mereka, dengan sahabat. Maka ternyatalah matahari. Kesabdanya,
Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua ayat daripada ayatillah. Bukan ayat Quran sini, dua tanda daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala, termasuk itu. Tidak berlaku kerana keduanya kerana kematian seorang. Apabila ada demikian, hendaklah kamu bersalah, hendaklah kamu berdoa, hingga ternyata bagi berlaku dengan kamu. Itu dua hadis, cukup untuk sebagai dalil. Sahih Bukhari tu, Sahih Bukhari hak atas tadi pun Sahih Bukhari juga dalam. Akan satu je kata di atas tu, dan berjemaah dah seorang diri boleh berlaku. Nak jemaah pun boleh, nak buat seorang pun tak apa, tak ada masalah pun boleh berlaku dua-dua. Tengok. Yakni disunatkan semaya kerana itu dengan secara berjemaah bagi laki-laki yang bermukim dan yang musafir. Sunat buat ramai-ramai lah. Dari sunat bagi perempuan yang tidak mempunyai hayat, mempunyai dengan yo, tak dengan apa dengan nyo, mempunyai kelakuan. Mana sunat bagi perempuan yang tak jangok lah, orang tak comel, hadirkan dia berjemaah serta imam. Tubik kata imam sekali tak apa, lu kata tak ada ke apa, dia tak ada jangok ana. Adapun perempuan yang punyai hayat, maka semaya mereka itu di rumah-rumah mereka berkeseorangan. Buat sorailah, sebab takut fitnah. Dan jikalau berkumpul mereka itu maka tidak mengapa. Maka begitu boleh. Dan tidak pada sya'an mereka itu ketubah, rasa ketubah. Tetapi jikalau beri tazkirah oleh seorang daripada mereka itu adalah ya elok comel. Beri tazkirah, beri ucap rasa ketubah ke apa. Dan disunatkan sembahyang di masjid jami', masjid Jumaat. Masjid Jumaat menjami' masjid Jumaat lah. Yang disembahyangkan pada Jumaat. Karena Nabi SAW melakukan sembahyangnya di masjid. Dan pula kerana bahawa sebabnya itu terkadang jatuh ya di dalam waktu yang tidak mungkin padanya menuju kepada musalla dan pandai. Ada waktu tu tak boleh kita nak pergi pandai ke ada musalla. Dan terkadangnya ternyata cerah matahari dan bulan itu sebelum sampai kepada musalla dan pandai. Sebab tu buat di masjid. Jadi bila tak ada maka luput sembahyang. Maka adalah masjid jami' itu aula. Tapi bukanlah kitab fiqh muktamad. Dan masuk waktu nyonya semaya gano lah. Tak kala nyata geranyo. Bila gerano pak masuk lah. Dan habislah waktu semaya gerano matahari dengan hilang gerano. Dan dengan jatuh matahari dengan gerano. Dua lah. Satu jatuh matahari, apa ni? Satu hilang gerano, yang kedua jatuh matahari. Habis waktu lah. Terjatuh tak ada gerano lah. Dah habislah waktu semaya gerano bulan pula dengan hilang geranonya gerano bulan dan dengan naik matahari. Bila pagi so habislah waktu. Tidak dengan naik fajar. Fajar tak apa lagi. Dan tidak dengan jatuhnya pada malam dengan gerano. Kesatu. Dan jikalau menunai oleh seorang akan semaya gano dan sudah selesai daripadanya, padahal tidak ternyata matahari ataupun bulan. Dia sudah semaya duk gano lagi. Nampak gelap lagi, bulat tak ada cerah lagi lah. Sudah semaya dah. Maka tidak boleh ia bersemaya kali yang lain. Dalil lah. Hanya sekali itu ya, bersemaya pula. Karena bahawasa tidak dinakalkan demikian itu daripada seorang pun. Sebab tu bila kita semaya sunat kita semaya lama. Kalau mengikut cara Rasulullah, rakaat pertama tu surah Baqarah. Lama. Pendek katanya bila berlaku gano ni. Jalan syarak tu kita semaya ya tak seperti khalafat zaman dulu lah. Kita kata duk katok pokok kayu nak buah ke apa tu. Benda tu dia panggil benda khalafat ruh dia panggil dah. Tak ada dalam agama tak suruh tu. Kita dah lah masa tua-tua dulu bila gana suka tak humi pun kayu nak buah ke apa. Dia tak duk buah tak apa masa dia. Tu dia panggil khalafat lah. Khalafat tu tak kena oleh agama, tak kena. Tu orang dulu setengah lah bukan semua dah.
Ayah suruh semaya dah. Kaifiat semaya gano. Maka lafaz niatnya pada gerhana matahari. Salli sunnata kusufis syamsi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku semaya sunat gana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Dan pada gana bulan pula, usalli sunnata kusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku semaya sunat gana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Kalau tak saya usalli pun tak ada gapo lah. Maka sekurang-kurangnya di semaya 2 rakaat seperti sunat zuhur jua, sunat rawatib lah. Macam mudah-mudah gitu ya. Kalau wasa tak sewa kafiat akmal. Akmal dia akan royak dalam depan tu. Tengok kedua dulu lah. Dan ini kafiat ialah sekurang-kurang darjah akmal. Mana paling kurang lah. Tetapi jika bersemaya ia 2 rakaat, tiap-tiap 1 rakaat dengan 1 rakaat dan 2 sujud seperti sunat zuhur, maka harus dikerjakan dia boleh nak buat lagu tu pun. Akan tetapi adalah ia orang meninggalkan yang lebih afdal. Jadi kita tak buat molek lah, kita buat mudah-mudah. Kerana hadis Abi Bakrata berkata ia bahawa Nabi SAW bersemaya gerhana bulan 2 gerhana bulan 2 rakaat seperti semaya kamu yang ini. Ada waris juga Nabi semaya lagu tu. Kita tengok kafiat akmal. Kafiat paling comel ni hanya akmal. Hak paling akmal. Dan yang akmal sedikit, bukan akmal banyak ni, di 3 cara. Hak saning hak paling kurang, hak ni tengah. Yang akmal sedikit disemaya 2 rakaat dengan 2 rakaat dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan tidak dipanjangkan bacaan pada kedua. Atau pekat 2 tu. Dan yang terlebih akmalnya, ni hak nombor 1 tinggi. Bahawa disemayakan dia akan gerhana adalah 2 rakaat dengan 2 rakaat dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat. Tapi baca tu panjang. Dan dipanjang bacaan pada kedua. Hak atas tu baca pendek, ni baca panjang. Dan iaitu hendaklah ia takbiratul ihram dan membaca doa iftitah dan a'udzubillah hingga akhirlah. Dan membaca Fatihah dan suratul Baqarah. Surah Baqarah tu daripada awal sampai ke akhir lah. Bukan ambil setengah-setengah dah, semua. Kemudian maka rakaat dan membaca tasbih di dalam rakaat qadar 100 ayat pada surah Baqarah. Dalam rakaat kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih tu lama mana? Sekadar 100 ayat surah Baqarah. Panjang. Nunggu hutim mata. Kalau dengan mata merah pak tu, tak angguh dah. 100 ayat ni bukan 10 minit. Kalau abang tu semaya ni panggil menyalahi kafiat. Semaya hak lain. Kemudian maka diangkat kepalanya pada rakaat dan iktidal dan baca Fatihah pula. Baca pula. Kemudian dibaca surah Ali Imran. Banyak belakang ni. Ali Imran pula dah. Kemudian ia rakaat pula dan membaca tasbih padanya qadar 80 ayat daripada surah Baqarah. Dia lek sikit, kurang. Tak 100, ni 80. 80 ayat ni banyak, bukan sikit. Qadar. Bukan suruh baca surah Baqarah ni. Tasbih baca tulak je. Tapi banyak kali. Berapa ratus kali kita ambil tu. Kita kena sakat tengok. Kemudian ia iktidal pula, kemudian maka sujud dan membaca tasbih padanya. Lakah kat ni. Tak boleh. 100 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit duduk antara 2 sujud qadar tambah ninah. Kemudian maka ia sujud yang kedua dan membaca, kita tu pakai sikitlah alif tak ada, dan membaca tasbih. Dan membaca tasbih padanya 80 ayat pada surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit bagi rakaat yang keduanya, maka membaca Fatihah dan suratul Nisa. Allah, rakaat pertama, qiyam pertama Baqarah, qiyam yang kedua Ali Imran, qiyam yang ketiga suratul Nisa, qiyam yang keempat lagi surah Al-Maidah. 4 surah tu. Pendek-pendek katanya, panjang-panjang belakang lah.
Kemudian maka ia bangkit bagi rakaatnya kedua, maka baca Fatihah dan suratul Nisa. Kemudian maka ia rakaat dan membaca tasbih dalam rakaatnya. Pada rakaatnya qadar 70 ayat pada suratul Baqarah. Kemudian maka ia i'tidal dan membaca Fatihah pula. Kemudian maka ia baca suratul Maidah. Kemudian maka ia rakaat pula dan membaca tasbih di dalam rakaatnya qadar 50 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian ia i'tidal. Kemudian ia sujud dan membaca tasbih padanya pada sujud qadar 70 ayat pada surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit duduk antara dua sujud. Kemudian ia sujud yang kedua membaca tasbih pada qadar 50 ayat pada surah Baqarah. Kemudian ia bangkit tasyahud dan memberi salam. Inilah yang akmal. Sanggup? Tak dah. Nak buat kafiat ni. Kita rasanya 100 kita tak sorang. Main 4 surah ni. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Oh. Kalau kita surah Inna Anzalna sebanyak lagi. Ni surah ni kan main. Baqarah saja tu pun 240 ayat dah. 2 juz lebih banyak dah. Pakai dah. Buat insya-Allah. Dan sunat dinyaringkan baca pada semuanya gana boleh. Kita baca derah lah. Kalau gana boleh tu kita baca derah. Dan di perlahan baca koho, perlahan silu-silu akan dia akan baca itulah pada gerhana matahari. Tengoklah kalau gerhana matahari kita baca koho boleh baca derah. Dalilnya kerana bahawasanya ia semaya malam, maka disunatkan baginya menyaringkan bacaannya seperti semaya Isya. Kerana hadis riwayat Aisyah bahawasa Nabi menyaring ia akan bacaannya pada semaya gana bulan. Hadis Sahih Bukhari tu. Nabi kita baca derah. Kedua, kerana hadis Ibn Abbas berkata ya, berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka berdiri ya Rasulullah. Lalu beliau bersolat, maka saya berdiri di tepinya, di belakang Nabi itulah. Maka tidak saya dengarkan bacaannya. Senyap, baca koho lah tak dengar ni. Kalau berderah dia dengar. Baca koho. Dan hadis Samurah berkata ya, Rasulullah SAW bersolat dengan kami pada gerhana matahari. Tidak kami dengarkan suara baginya. Kami tak dengar suara. Koho yang baca kami tak dengarlah suara dia. Habis di sana. Dan sunat dibacakan 2 ketubah sudah semaya lah. Kemudian daripada semaya tiap-tiap daripada 2 gana itu, lepas semaya itu sunat baca ketubah. Dan jika kemudian daripada hilang grananya sekali pun sunat acara. Itu ketubah ya lah ke mana ketubah dia ni. Maka ketubahnya seperti ketubah semaya gana lah. Seperti ketubah 2 hari raya. Cuma tempat tak sama tu. Tetapi tidak sunat takbir pada keduanya kerana tidak warid ya. Kalau takbir 9 kali 7 kali dah. Tak nak takbir situ. Dan menyuruh pada 2 ketubah itu akan taubat. Dalam ketubah tu suruh pakai taubat. Dan bersedekah dan merdeka. Dulu ya hamba dah. Kena merdeka lah. Membebaskan. Dan puasa dan lainnya. Tengok di sana dulu ke 1. Sunat baca ketubah. Kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, tak kala selesai Rasulullah daripada salatnya, Arab tu kita lakah ambil hajawi. Beliau berkata, lalu berketubah kepada manusia. Beliau memuji Allah dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 ayat daripada ayatillah. Tidak gerhana keduanya sebab kematian seorang, tidak juga kerana hidupnya. Maka apabila kamu melihat demikian itu, hendaklah kamu bersolat dan bersedekah. Hadis ni cakap dalam zikru tadi dah. Jadi kita nak situ fakhatabah. Nabi kita baca ketubah. Baca tu lepas pada faragha, sudah semaya. Tebah lepas semaya. Akan satu pula dia kata sunat kita sedekah. Dan disunatkan bawah. Dan disunatkan juga beristighfar, minta istighfar dengan Allah. Dan berzikir. Sunat kita berzikir. Dalilnya seperti berikut.
hadis pertama daripada Asma binti Abi Bakrin, dua beradik dengan Aisyah tu, berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan dengan memerdekakan hamba pada gerhana matahari. Bila berlaku gerhana matahari, Nabi suruh pakak-pakak merdekakan hamba weh, membebaskan hamba. Yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha juga bahawa Rasulullah bersabda, matahari dan bulan itu adalah dua ayat daripada ayatillah. Tidak berlaku gerhana keduanya dari kerana kematian seorang, dan tidak juga kerana hidup. Apabila kamu melihat akan demikian, hendaklah kamu berdoa pada Allah dan hendaklah bertakbir. Berdoa, bertakbir. Hendaklah bersedekah, Nabi kata, dan hendaklah bersalah. Itu hak Nabi suruh belaka. Ada yang ketiga daripada Abi Musa Asy'ari berkata, berlaku gerhana matahari, maka berdiri Rasulullah, maka bersalat ya. Beliau bersabda, apabila kamu melihat sesuatu daripada demikian gerhana itulah, datanglah kamu, mana berhadaplah kamu kepada zikrillah dan berdoa dan beristighfarkan. Itu hadis sahih tu. Hadis sahih Bukhari, hak atas belum ada tu pun sahih Bukhari belakang riwayat hadis. Abi kata dan lagi nya turun bawah. Far'un, disunatkan semaya seorang diri tiada dengan kelakuan yang telah tersebut dulu itu, bagi kerana kusuh bintang-bintang. Bila gano bintang ni boleh semaya juga. Masuk ya. Lagu mana gano bintang tak tahu. Kita ada bertemu bintang dengan apa, bulan dengan matahari. Gano bintang. Dan bagi kerana ayat yang samawiyah, tanda-tanda kekuasaan Allah di langit. Bukan ayat Quran ada. Dan bagi kerana bergerak bumi, boleh semaya kata. Gempa bumi ya, boleh kita semaya. Tapi cara semaya bukan dengan kafiyat hak sebut tadi. Bukan 2 rakaat 1 rakaat baca dedak ni. Sunat kita semaya. Dan bagi kerana angin yang keras, angin ribut yang kuat, sunat semaya ke? Intaha nihayah. Buka tengok sana. Kata Sibramul Lasi, dia baca dua tu, Sibramul Lasi. Habis dengar Syekh baca lagu tu. Dan diniatkan dengan semaya yang tersebut itu akan segala sebabnya. Sebab apa? Sebab gempa bumi. Mai nak gempa bumi. Dan tidak harus bagi semaya itu ketebah, tak sah ni. Dan tak harus pula berjemaah, tak sah, wasal ya. Dan masuk waktu semaya tersebut itu dengan mendapat segala sebab. Bila gempa, bila angin, apa ya? Bila gana bintang, dan keluar waktu semaya dengan hilang segala sebab. Seperti hukum gana lah. Dan sah semaya tersebut itu dalam waktu karahah. Habis kata. Intaha boro. Boro ni gapo dia rumuk, bujerimi ke gapo ni. Intaha jama tu jama Fathul Wahab. Intaha musannif pengarang Musa'afrah. Hamis tu tepi kitab tabak cetak lama 71 muka surat. Babu salatul istisqa, salatil istisqa. Bab pada menyatakan semaya minta hujan. Minta itu tengok air hujan. Bila kemarau sangat tu kita semaya lah minta. Ini bab pada menyatakan semaya minta hujan. Semaya minta hujan ni bukan semaya hajat. Ada cara dia. Maka setengah hari ni dia buat semaya hajat. Tak ada apa boleh juga hajat kita nak ke air. Maka tu buat pada benar ayah ja'wih minta hujan, boleh, bukan salah pada dia. Tapi kafiat akmal bukan situ. Kerana istisqa tu ada cara dia. Cara istisqa. Ada cara dia sebelum nak tubik kena puasa 2-3 hari, hari yang keempat nak semaya itu pun kita puasa lagi. Nak tubik pula heret lembu kami bering serati. Wih. Tubik di padai. Hak tua, hak muda tubik pula dengan pakaian yang buruk-buruk. Jangan hak cari hak buruk. Cari tak sah maya. Nak apa kata kita ni perlu kepada air sengerti weh. Susah sengerti weh. Ada kera tu bik kera dah ikut bik belakang itu. Hak lembu tua. Tuhan punya tengok sia juga belahnya dah heret lembu dak.
Tu cara dia dah. Tengok sini. Istisqa pada lugah dengan makna menututi menuangkan air. Tu lugatan. Pada syarak ialah menuntut oleh hamba akan hujan daripada Allah, tak kala berhajat mereka itu kepada Allah. Bila kita nak kita semaya lah. Bila kita tak ada nak kepada air, tak sunat istisqa. Tu pelan ni hujan duk mari tu istisqa lagi. Hukum syarak tak sunat dah. Dan disyaratkan semaya istisqa itu pada tahun yang ke-6 ketika disyarak ditutup ke semaya, bukan wajib. Mana tarikh disyaratkan semaya itu tahun yang ke-6 daripada hijrah. Dalil disyaratkan semaya istisqa. Satu firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tukakmu. Tukak Nabi Musa. Ia Nabi Musa pun memukulnya. Dengan tukak dia tu. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Tubik air mata. 12 lubang. Tubik situ. Tu mukjizat dia tu. Sesungguhnya tiap-tiap satu fuak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerusakan di muka bumi. Dan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini katanya, Rasulullah SAW keluar dengan para sahabatnya, beliau beristisqa, maka bersolat dengan mereka 2 rakaat. Beliau menyaringkan bacaan pada kedua. Dia baca derah, padahal semaya siang hari ni baca derah. Dan ia memaling kain selinirnya, kain yang dia pakai, kain selinir dia tu, dan mengangkat 2 tangannya, lalu berdoa dan beristisqa dan berhadap ke arah kiblat. Itu dalil yang kedua yang terdiri daripada hadis Rasulullah, hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim. Hadis Abi Hurairah lagi sebagai dalil, berkata ia, pada suatu hari Rasulullah keluar untuk bersolat istisqa, maka ia bersolat dengan kami 2 rakaat tanpa azan dan qomat. Tak ada bel, tak ada qomat, tak tu baik semaya tu. Kemudian beliau bertubahkan kami serta berdoa kepada Allah Ta'ala dan memaling mukanya ke jihad kiblat sambil mengangkat 2 tangannya. Kemudian beliau membalik kain selinirnya, tukar kain selinir, hak bawah pergi ke atas, hak kanan pergi ke kiri. Itu cara balik. Mungkin dia sebut ada mata tadi insya-Allah. Cara balik kain selinir. Kain selinir tu bukan kain soket, kain selinir hak dia buat sebar, ridak dia panggil ridak tu. Kain otak tak bau apa jadah lah. Beliau menjadikan yang kanannya atas yang kiri dan yang kiri atas yang kanan. Tukarlah, bertukar. Satu hadis lagi sebagai dalil, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah keluar Rasulullah hal keadaannya bersifat dengan tawadhu, tubik ke musalla dan berpakaian biasa. Pakaian bukan berjangkau, pakaian biasa. Kalau kita panggil pakaian bersihlah, pakaian hijau, dan menzahirkan khusyuk dan merendahkan diri. Lalu ia bersolat 2 rakaat seperti beliau bersolat 2 hari raya. Beliau tidak bertebah sebagai tebah kamu yang ini. Habis itu sebagai dalil 2-3 hadis yang kita sebut di sini. Habis adalah ia naik ke atas, semaya minta hujan, sunat muakkadah. Semaya minta hujan sunat muakkad ni. Bagi siapa? Bagi orang yang mukim dan yang musafir dan yang merdeka dan sahaya dan yang bali dan lainnya, sunat belaka. Dan bagi orang hak rajin, hak nak buat, hak malas sunat juga tapi dia tak buat, masuk belaka dah lain, masuk belaka dah. Bagi yang rajin, bagi yang malas boh gi buat tak buat suku kira sunat hukum. Dan bagi laki-laki dan perempuan dan berjemaah dan seorang diri boleh buat belaka sesekal. Kita tak biasa buat lagi. Bila pada maya hijab tak ada lah, tapi sekarang ada lagi. Jika berkanak kepada hujan, kata sunat ni kalau kita nak ke hujan,
Adapun jika tidak berkehendak kepada nyonya hujan, ada nak muka hujan tu rancak doa ni, maka tak harus lagi tidak sah semaya. Sah kacau. Ada semaya pun tak sah. Ada hujan tak nak pada hujan. Akan satu turun di bawah dan diulangi ke semaya istisqa kali yang kedua, yang ketiga dan lebih daripada. Jadi kalau hujan tak turun, semaya pula. Tak turun lagi, semaya pula. Dia tak serupakan semaya gerhana tadi. Semaya gerhana tadi, semaya 4 kali yang pertama, kalau gerhana tak habis lagi, tak kena semaya lah. Istisqa ni kita ulangi buat, lepas buat kita buat. Sampai kali 5 kali kita buat kalau kita kata. Jika belum lagi diturun hujan, sehingga menurun hujan akan mereka itu oleh Allah. Bila hujan turun tak apalah nak bergaduh. Habis bermula minta hujan itu 3 bagai. Cara kita nak minta hujan istisqa lah, ada 3 cara. Saat ni kita dah sebut cara semaya. Paling kurang dia ada, sekurang-kurangnya ia minta doa. Ya Allah, turunlah hujan kepada kami. Tak. Minta Tuhan turun hujan. Minta bahasa gapo apa ikutlah. Dan yang pertengahannya minta doa mengiringi segala semaya. Lepas semaya doa. Tiap-tiap 5 waktu minta doa untuk hujan. Jikalau semaya sunat sekalipun boleh tak? Lepas sunat. Dan dia nak ketubah Jumaat boleh minta doa nak ketubah. Dan umpama. Dan yang afdal, ni hak comel ni, hak paling comel ni tengok sini. Bahawa menyuruh oleh imam ataupun umpamanya, imam ni makna ketua lah, tak kira lah ketua kapal pemimpin ke apa kan. Menyuruh akan manusia dengan taubat. Suruh anak rakyat. Kalau kita semua di kampung we pakai taubat Tuhan belaka we, bala ni tak hujan tak mari ni. Mungkin sebab kesalahan fufak kita belaka, suruh taubat belaka. Dan bersedekah, siapa ada apa pakai sedekah we pada fakir fuqara. Dan keluar pada mazalim, siapa yang biasa buat zalim hak orang tu hatta kelik lah minta maaf tuai. Raddul mazalim dia panggil. Itu kena suruh. Dan berdamai akan yang berseteru. Siapa hendak balah pergi mari tu kita buat islah lah. Kita baik lah. Dan puasa 3 hari dulu daripada keluar kepada, suruh puasa 3 hari. Ni payah lah ni. Dan jika puasa qada ataupun nazar ataupun kafarah sekalipun memadalah. Tak ada apa yang penting nak puasa je. Puasa ke apa? Nazar tak apa. Kemudian maka keluar mereka itu serta imam ke padang pada hari yang keempat. Padahal puasa mereka itu. Jadi puasa 4 hari. 4 hari puasa. 3 sebelum tubik, hari yang keempat tu puasa lagi. Dan memakai pakaian khidmat. Pakaian khidmat ni pakaian pesahih, pakaian hijau hari-hari, buruk-buruk. Dan membanyakkan khusuk dan khada' dan tazallul. Tazallul mana merendahkan diri, menghinakan diri, tawadhu', khusuk. Dan dikeluarkan kanak-kanak, budak pun agak tu baik. Dan yang tua-tua waktu baik. Dan binatang, waktu baik belakang binatang. Mau ada gajah, waktu baik gajah. Tapi tamak melek lah sikit, nama selegak pak semaya pula. Pipas belah. Tak. Mau ada kera, waktu baik kera, kabekan itu tak apa jauh sikit. Mau sojakkan kata semaya kan. Itu baik belakang. Dan semaya dengan mereka itu oleh imam ataupun naibnya 2 rakaat dengan niat sunat istisqa. Itu cara afdal. Cara afdal. Akan satu tak baca lagi bawah. Yakni semata-mata berdoa juga. Berjemaah ataupun keseorangan. Dengan tidak semaya. Dan di belakang semaya. Di dalam masjid dan lain. Dan seelak-elaknya bagi adanya pada ahli khair, ahlinya orang soleh-soleh lah, dan ahli salah. Kedua ataupun berdoa dalam masjid semaya, kemudian pada rakaat yang akhir daripada semaya 5 waktu. Dan juga kemudian pada semaya 5 waktu dan semaya sunat dan ketubah Jumaat dan lain. Kaifiat semaya istisqa. Cara semaya istisqa pula ni. Dalam lafaznya usalli sunnatal istisqa rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja ke semaya sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar.
Maka adalah kafiatnya seperti semaya 2 hari raya, malaikat pada niat dan waktu juga. Hal lain samalah. Maknanya takbir 7 kali, rakaat pertama, takbir pula 5 kali rakaat yang kedua. Faham kat situ lah tu. Maka disemaya pada barang mana waktu ada ia, ikutlah pada malam ataupun siang, ikut je. Kalau raya tak boleh nak maya malam, waktu yang dah tertentu. Kafiat dia supaya raya. Maka hendak dibaca doa iftitah, a'udzubillah dan takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Sebut dah saat itu. Dan dibaca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah surah Qaf ataupun Sabbihis. Rakaat yang kedua pula iqtarabatis sa'ah atau hal ataka hadithul ghasyiyah. Dalil dia di bawah kerana hadis Talhah bin Yahya radhiyallahu anhu kata, Amir Hajawi telah mengutuskan daku ni mana menghantar oleh Marwan kepada Ibnu Abbas supaya aku tanyakan dia daripada semacam istisqa. Maka berkata ia, sunat istisqa itu ialah sunat semaya pada 2 hari raya. Sama. Malaikat bawa Rasulullah membalikkan kain ridak, kain selindar dia. Beliau menjadikan yang kanannya di atas yang kiri tu. Ya tak ada, kiri tu. Dan bersemaya ia 2 rakaat. Bertakbir ia pada rakaat pertama 7 kali takbir. Dan beliau membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Beliau membaca rakaat yang keduanya surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Dan takbir ia 5 kali takbir. Itu sebagai dalil. Kemudian maka dibaca 2 ketubah. Bersudah semaya itu baca ketubah pula. Seperti 2 ketubah hari raya pada segala rukun dan lainnya. Samalah. Malaikat di sini ni dalam bab istisqa ni harus didahulukan 2 ketubah dulu pada semaya. Boleh. Hak raya tak boleh. Hak sini boleh. Baca ketubah dulu semaya boleh. Semaya dulu ketubah boleh tak? Bersalah ketubah raya. Hanus nak lepas maya, dulu tak boleh. Dan di sini digantikan istighfar tepat takbir. Hak 9 kali ketubah tu kita tukar istighfar. Maka dimulai akan ketubah yang pertama dengan istighfar 9 kali dan dimulai ketubah yang kedua 7 kali, yakni istighfar. Dalil di bawah kerana hadis Abi Hurairah katanya telah keluar Rasulullah pada suatu hari menuntuti istisqa ia. Maka bersolat ia dengan kami 2 rakaat dengan tidak azan dan qamat. Kemudian beliau bertebahkan kami dan berdoa ya akan Allah Ta'ala. Dan lafaz yang sekurang-kurangnya istighfar di sana. Astaghfirullah. Lafaz paling kurang lah tu. La ya akmalnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu paling panjang. Dan hendak ia membanyakkan dalam 2 ketubah itu akan istighfar dan membanyakkan baca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Baca banyak tu. Dan hendaklah dibaca oleh khatib pada ketubah pertama Allahumma askina ghaithan mughitha hingga akhirnya. Itu doa yang masyhur. Mana doa masyhur? Turun bawah lah. Hingga akhir tu kita tak ingat, tulis bawah tu. Dan disunatkan berdoa dalam ketubah pertama dengan bagai yang diriwayat oleh Imam Syafi'i daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itulah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istasqa qala Allahumma askina ghaithan mughithan hingga akhir doa. Baca sendirilah siapa di Fasilis samaa'a alaina midrara. Satu panjang doanya lah. Baca sendiri. Dan sunat berhadap khatib ke kiblat daripada qada suluh ketubah. Ketubah tak habis lagi lah. Suluh ketubah yang kedua. Dan membanyakkan doa perlahan dan nyaring.
Dagah katik kohor katik lah. Yakni bawah. Disunatkan kemudian daripada permulaan iktibah yang kedua tu bahawa berhadap ia khatib ke kiblat dan mubalaghah ia pada berdoa perlahan dan nyaring. Dagah katik kohor katik. Dan apabila memperlahan ia, maka berdoalah manusia itu dengan perlahan. Dan apabila ia menyaring, maka hendak mengucap amin mereka itu. Kalau ta'imeh ataupun khatib baca derah, kita mamu amin. Kalau mak khatib tu baca kohor, kita doa khatib. Dan mengakak mereka itu akan tangi-tangi mereka itu dalam doa. Karena hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah adalah ia tidak mengakak kedua tangannya pada suatu pada doanya, melainkan pada istisqa-nya nak gitu dah. Ada nyo buat apa? Maka bahawasanya beliau mengakak kedua tangan sehingga dilihat putih dua ketiak. Maknanya bukan genah dak lah, tinggi. Nampak tiak bawah ni. Kalau kita secara tu tak nampak tinggi. Tinggi tu. Kau dah nampak tiak je kalau tinggi berdoa pun nampak. Begitu bawah. Nampak tu berdoa pun. Pandai-pandai lah. Sunnah Nabi nampak tiak sini sudah. Istisqa tu dah berdoa dia tinggi yakin dia. Dan sunat bagi mereka yang berdoa menolakkan bala itu bahawa dijadikan belakang dua tapak tangannya ke langit gitu. Doa tolak bala ni kena kot tu. Belakang. Tak ke langit. Bila nak kok ni. Yalah. Dan jika berdoa memohonkan sesuatu, hendak dijadikan batin kedua tapak tangan ke langit. Hendak kot tu. Nak kita nak. Karena hadis riwayat Anas ni dalil dia. Iaitulah bahawa Rasulullah beristisqa ya, maka mengisyarat ya dengan belakang dua tapak tangannya ke langit. Ada kata minta tolak bala semua. Sekat tu dulu. Terlihat 10 kita nak. Dan sunat dipaling oleh khatib. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana bil arifin wa qulubana wa ja'al a'malana خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.